Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sebelum itu, selamat hari Isnin, hari sulung di setiap minggu. Walaupun ramai orang kata, oh it's Monday, tapi saya kata kita perlu bersyukur dengan rahmat Tuhan diberikan kesempatan sekali lagi untuk menikmati hari Monday, hari Isnin. Ramai orang di dunia ini sangat-sangat berharap supaya sentiasa dapat merasai hari demi hari Isnin. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pastinya Datuk Seri Najib Tun Razak pun sentiasa berimpian supaya harinya tidak akan cepat berlalu, sempat panjang supaya dapat peluang untuk menikmati hari Isnin di luar mahkamah, di luar penjara dan sebagainya. Okey, terbaru tuan-tuan dan puan, saya ingin kongsikan satu dokumen yang baru diterima berkenaan dengan isu derma 2 bilion. Derma 2.6 bilion. Halawi. Selama ini saya pun pernah juga dapat derma daripada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat handai, daripada NGO, daripada banyak lagi, tapi tak pernah dapat 2.6 bilion. Berapa banyak 2.6 bilion ni sebagai derma? Sangat-sangat banyak tuan-tuan dan puan-puan. 2.6 bilion ini maksudnya ada 2,000 kali 1 juta tu. 2.6 bilion. Banyak tu. Nak buat apa Najib Razak dengan derma 2.6 bilion ni? Itu soalan yang pertama. Kedua, kalaulah derma itu untuk UMNO, untuk politik, kenapa perlu masuk ke dalam akaun Najib Razak? Masukkanlah ke dalam akaun UMNO. Masukkanlah ke dalam akaun kerajaan kah, akaun NGO yang terlibat. Jangan masukkan ke dalam akaun peribadi. Itu banyak 26 bilion tu. Lepas tu Najib kata tak tahu lagi ke? Itu soalan. Daripada Malaysia Kini bertarik 23 Julai. Ini satu kejutan daripada Apandi. Hakim nokta bertindih. Apandi nampak tak berminat beri kenyataan bertentangan isu derma 2.6 bilion. Apa yang bertentangan pula ini tuan-tuan dan puan-puan? Takkanlah peguam negara bagi keterangan bertentangan. Nampaknya Apandi semakin terhimpit. Baru-baru ini dia terlajak laris kerana isu menjadi pengantara untuk Jolo untuk penyelesaian. Sekarang ini mahkamah pula mendapati bekas peguam negara iaitu Muhammad Apandi Ali Kelihatan tidak berminat dan ada kalanya memberi kenyataan yang bertentangan dalam keterangannya untuk saman fitnah terhadap Lim Kit Siang. Ini pasal saman Lim Kit Siang. Tapi Apandi didapati oleh mahkamah dia memberikan keterangan yang bertentangan pula. Dalam penghakiman sebanyak 100 halaman yang telah dikeluarkan Khamis yang lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan amat jelas bahawa Apandi telah menunjukkan sikap tidak berminat dan tidak kisah terhadap kedaulatan undang-undang yang asas malah akal yang wajar, iaitu disebut sebagai common sense. Come on lah Apandi. Kamu itu kan bekas peguam negara. Janganlah buat malu peguam-peguam. Perkara itu dilihat oleh Hakim Azimah Omar ketika Apandi berulang kali disoal oleh peguam Lim berhubung tindakan membersihkan Najib Razak daripada kesalahan dengan menerima hujah yang wang sebanyak 2.6 bilion yang diterima oleh bekas Perdana Menteri itu adalah daripada kerabat diraja Arab Saudi.
Katanya walaupun dengan penuh hormat, Mahkamah perlu menyatakan rasa cemuh. Aduh, terang betul lah. Terang betul nih. Kasih kurang-kurang sikit dulu. Terlampau terang muka aku. Mahkamah perlu menyatakan rasa cemuh terhadap keterangan bertentangan oleh plaintiff, sikap mengelak dan kenyataan tidak benar. Ia bukanlah sains roket untuk memahami isu sebanyak 2,6 bilion yang diisytihar Apandi sebagai derma adalah teras kepada kesnya sendiri. Ia satu kelalaian besar jika plaintiff menggunakan kesempatan di mahkamah tanpa benar-benar berterus terang dan bersedia untuk sepenuhnya untuk menjustifikasikan keputusannya memilih naratif derma untuk membebaskan Najib, kata hakim yang dipetik oleh Dick Yage. Dalam penghakimannya, Azimah juga berkata Apandi juga memberi keterangan bertentangan dengan kenyataan sebelumnya ketika ditanya peguam berkenaan sidang medianya pada 2016 di mana dia menerima naratif derma dan membersihkan Najib daripada kesalahan. Azimah turut membangkitkan yang SPRM dan pasukan petugas lain telah mengesyorkan pendakwaan jenayah dibuat atau sekurang-kurangnya siasatan mendalam terhadap derma cukup besar dalam SRC International Sdn Bhd. Dia juga membangkitkan yang Apandi telah berkata bahawa SPRM sendiri telah berjumpa dan merakam kenyataan pihak yang menerima derma itu. Kenapa Apandi tidak berkata benar? Namun ketika pemeriksaan balas, Apandi mengakui bahawa delegasi SPRM tidak berjumpa mahupun bercakap dengan pihak yang didakwa sebagai penderma, dengan berkata Putra Raja Arab Saudi enggan berjumpa sesiapa katanya. Azimah berkata ia bertentangan dengan kenyataannya ketika sidang media tersebut, di mana dia mengumumkan delegasi telah pergi ke Riyadh dan bertemu dengan pihak yang dikatakan penderma. Kenapa Apandi berkata tidak benar tentang pertemuan dan rakaman keterangan oleh pihak didakwa sebagai penderma? Mengapa bekas peguam negara mengisytiharkan kepada dunia yang delegasi bertemu penderma dan mendapatkan pengesahan daripadanya walaupun dia tahu yang delegasinya tidak bertemu atau bercakap pun dengan penderma? Mahkamah benar-benar Mahkamah benar-benar bingung dengan keterangan plaintiff yang mengakui mengambil naratif derma secara keseluruhannya walaupun tanpa bukti langsung dan lebih cenderung kepada bukti kabar angin delegasi. Di situ jelas keterangan Apandi sendiri menunjukkan sikap tidak berminat, mengelak dan berlepas diri di Associates untuk menyiasat derma dengan lebih lanjut, katanya lagi. Azimah juga menegur Apandi kerana gagal mengingati nama individu dari keluarga diraja Saudi yang didakwa membuat derma tersebut, yang menurutnya adalah maklumat penting dan mengabsyahkan kenyataan yang dibuat Lim terhadapnya. Pada 23 Mei yang lalu, Mahkamah Tinggi menolak saman sivil tersebut, memutuskan Lim mempunyai keabsyahan dalam kenyataannya, menggesa Apandi menjelaskan mengapa dia membersihkan Najib daripada kesalahan berkaitan 1MDB pada 2016. Okey, sekian berita. Salam sejahtera. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share untuk mendapatkan berita lengkap. Kamu masuk di Malaysia Kini. Kita jumpa lagi. Bye.